Keesokan harinya, pasukan penyelamat menemui mayatnya tergantung di sebuah pokok dalam hutan tidak jauh daripada lokasi keretanya ditemui. Rata-rata daripada anak muda sekarang pastinya tidak pernah mendengar mengenai Ma'ruf Zakaria. Walau bagaimanapun, jasanya terhadap orang Melayu sangat tinggi. Bagi yang tidak tahu, beliaulah individu yang menubuhkan Malay National Bank atau Bank Kebangsaan Melayu. Berasal daripada Seri Menanti, Negeri Sembilan, beliau pernah menjadi seorang peguam. Beliau boleh dianggap sebagai seorang elit Melayu dan mendapat pendidikan Inggeris. Ketika mana nasionalis Melayu ketika itu berjuang mendapatkan kemerdekaan, beliau memperjuangkan nasib orang Melayu pada ketika itu dengan cara yang sangat berbeza. Sebelum kemerdekaan Malaysia, hanya terdapat dua bank yang beroperasi di tanah Melayu. Kedua bank tersebut adalah The Chartered Bank dan OCBC. Walau bagaimanapun, kedua-dua bank ini bertindak menindas orang Melayu dengan menetapkan polisi tidak memberikan sebarang bentuk pinjaman keuangan kepada orang Melayu pada ketika itu. Bagi orang Melayu yang perlu membuat pinjaman bagi tujuan perniagaan dan pelbagai tujuan lain, mereka terpaksa membuat pinjaman daripada ceti-ceti peminjam wang yang tentunya mengenakan kadar faedah atau bunga yang tinggi dan berat sebelah. Walaupun merupakan penduduk asal tanah Melayu, keadaan ini seolah-olah orang Melayu ketika itu ditindas di tanah air sendiri. Menyedari akan hakikat ini, Ma'ruf Zakaria nekat ingin membantu orang Melayu dengan menubuhkan satu bank baru yang khusus untuk membantu ekonomi orang Melayu. Ma'ruf percaya sekiranya orang Melayu hendak bangkit, mereka perlu bangkit bukan sahaja dari segi politik tetapi juga ekonomi. Sistem ekonomi yang kuat harus menjadi tulang belakang. Sebaliknya, dan satu cara yang boleh dilihat menerusi sistem perbankan yang sistematik. Bagaimanapun, usaha itu bukan mudah dilaksanakan kerana dasar ekonomi British yang berat sebelah dan bias terhadap Melayu mengakibatkan sebarang usaha diperkenalkan mereka berakhir dengan kegagalan. Menerusi Malay National Bank yang ditubuhkan bersama rakan lamanya, Tan Sri S.M. Leong, Ma'ruf mahu mengubah situasi itu termasuk mengelak orang Melayu terperangkap dalam bebanan hutang ceti-ceti ini. Bank tersebut didaftarkan pada 12 Mei 1947 dan disahkan oleh Timbalan Pendaftar Syarikat Melayan Union, Ling Keng Hong. Bangunan pertama bank ini dikatakan terletak di alamat nombor 63, Klein Street. Walau bagaimanapun nama jalan itu kini sudah ditukar pada Jalan Hang Lekiu yang terletak di Ibu Negara. Bank ini kemudian berkembang dengan membuka 6 buah cawangan lain di Muar, Kuala Pilah, Raub, Temerloh, Kemaman dan Rembau. Meskipun Ma'ruf hanya memegang jawatan pengarah urusan kanan hampir 7 bulan, beliau berjaya mengumpul kira-kira 10 pemegang saham utama yang menggerakkan modal bank ini, di mana kesemua mereka terdiri daripada peniaga dan golongan elit Melayu. Pembukaan bank pertama bagi orang Melayu ini sememangnya tidak mudah dan mendapat tentangan beberapa pihak dengan usahanya ini. 3 bulan sebelum bank ini didaftarkan, terdapat cubaan untuk membunuh Ma'ruf di rumah milik keluarganya di Taman Seputih, Jalan Kelang Lama. Kisah ini diceritakan sendiri oleh anaknya, Datuk Mustafa Ma'ruf. Kawasan rumah mereka merupakan sebuah dusun berkeluasan 0.8 hektar dan terdapat 2 unit rumah satu tingkat di kawasan itu, iaitu 1 unit di atas bukit dan 1 unit lagi di lereng bukit. Ketika Datuk Mustafa Ma'ruf sedang mengecat rumahnya ketika itu, mereka telah didatangi 3 orang yang melepaskan beberapa tembakan ke arah mereka. Beliau yang ketika itu bersama dengan bapa saudaranya berjaya melarikan diri melalui tingkap belakang dan bersembunyi dalam belukar berhampiran. Beliau yakin ketiga-tiga individu terbabit cuba membunuh bapanya Ma'ruf Zakaria yang sebenarnya belum lagi pulang daripada bekerja di Ibu Negara. Selepas bapanya pulang, Datuk Mustafa masih bersembunyi kerana masih takut. Beliau mendengar suara ayahnya menjerit memanggil namanya, tetapi dia langsung tidak menyahut kerana bimbang mungkin ayah dijadikan tebusan dan mungkin itu taktik penjahat memaksa mereka keluar dari tempat persembunyian. Selepas memaklumkan apa yang berlaku, Ma'ruf Zakaria kemudiannya membuat laporan polis di Brickfields sebelum kembali berpindah ke kediaman lama mereka di Kampung Baru. Tiada siapa yang menyangka bahawa peristiwa tersebut memberi petunjuk kepada peristiwa penculikan dan pembunuhan Ma'ruf Zakaria hanya 7 bulan selepas Bank Malay National Bank dibuka. Pada 4 Disember 1947, apabila beliau yang ketika itu berumur 43 tahun diculik semasa dalam perjalanan dari Kampung Baru menuju ke rumah ibunya di Seremban. Hanya 3 hari kemudian, iaitu pada tanggal 6 Disember 1947, pihak polis telah menemui keretanya
yang tersadai di tepi jalan di Batu 13, Jalan Kuala Lumpur, Bentong. Keesokan harinya, pasukan penyelamat menemui mayatnya tergantung di sebuah pokok dalam hutan tidak jauh daripada lokasi keretanya ditemui. Semasa ditemui, mangsa masih memakai seluar kaki, sementara jam tangannya dipercayai jenama Rolex dan pakaian tidak dicuri. Tetapi kehilangan tayar belakang dan tayar simpanan kereta milik beliau menimbulkan tanda tanya kepada pihak berkuasa. Selain itu, pihak berkuasa juga merasa pelik bagaimana kereta Ma'ruf boleh berada di Bentong. Kehilangan dan pembunuhan Ma'ruf mendapat liputan meluas akhbar, ketika itu termasuk The Straits Times dan The Sunday Times. Kedua-dua akhbar menjadikan berita tersebut sebagai tajuk muka hadapan berita masing-masing. Berdasarkan keterangan isterinya yang juga ibu tiri Datuk Mustafa, Kamsiah Muhammad Ali, mengikut rancangan beliau akan pulang pada petang Khamis dan jika lewat, Ma'ruf akan bermalam di Seremban sebelum pulang keesokan harinya. Apabila dibawa polis melihat kereta Ma'ruf yang ditinggalkan di Bentong, Kamsiah mengesahkan kereta tersebut milik suaminya. Menurut pihak polis, mereka percaya Ma'ruf dicolek oleh sekumpulan lelaki yang menaiki kereta lain sebelum membawanya ke Bentong sebelum meninggalkan kereta di Batu 13 itu. Mereka melalui jalan tersebut beberapa kali untuk mencarinya tetapi gagal sebelum menemui mayat beliau pada 7 Disember. Jenazah kemudiannya dikebumikan di tanah perkuburan Islam Jalan Muhammadin, Ampang, Selangor. Sehingga ke hari ini, kes bunuh beliau masih gagal diselesaikan termasuk pelaku di sebalik jenayah kejam ini. Walau bagaimanapun, ramai pihak yang beranggapan ianya merupakan sebahagian komplot untuk menggagalkan penubuhan bank pertama untuk orang Melayu dan menghalang kebangkitan ekonomi orang Melayu yang diperjuangkannya. Teori ini disokong dengan cubaan membunuhnya beberapa bulan sebelum itu di kawasan rumah barunya. Selepas peristiwa hitam ini, Malay National Bank telah diambil alih oleh anak saudaranya Mustafa Muhammad Yusof. Beliau bersama beberapa individu yang selama ini memperjuangkan penubuhan bank tersebut seperti Yahya Muhammad, Muhammad Saleh Muhammad Yusof dan Kamsiah Ma'ruf telah bertungkus lumus memajukan bank itu. Bank ini juga tidak begitu lama. Akibat kekurangan modal, bank ini terpaksa juga ditutup akhirnya. Walaupun demikian, Mustafa iaitu anak Ma'ruf cuba untuk menyelesaikan kes pembunuhan ayahnya ini. Beliau percaya bahawa kematian bapanya harus dibela dan pihak yang bertanggungjawab diadili sekaligus membersihkan nama tokoh Melayu itu kerana ada tuduhan liar mengatakan beliau membunuh diri. Beberapa fail dan rekod lama berjaya dikumpul, termasuk daripada Arkib Negara. Mustafa pernah meluahkan rasa hatinya mahu melantik peguam berwibawa untuk menyemak dan mengkaji semula kes itu, tetapi menghadapi kekangan keuangan dan kes itu dilihat agak rumit kerana berlaku sebelum zaman merdeka. Bahkan cubaan untuk mendapatkan rekod lama di Balai Polis Bentong juga gagal kerana dimaklumkan fail lama yang disimpan di dalam stor musnah selepas 2 kali terbakar. Satu legasi Ma'ruf yang masih bertahan sehingga hari ini ialah sebatang jalan di Kuala Lumpur yang dinamakan sempena namanya. Sempena bulan kemerdekaan ini, mungkin sudah tiba masanya fail kes dibuka semula dan disiasat dengan penuh teliti. Ini bukan sekadar mendapatkan keadilan bagi waris-waris keluarga Ma'ruf, tetapi juga sebagai batu asas kepada satu kisah seorang pelopor ekonomi pertama Melayu mahukan kehebatan bangsanya dikembalikan melalui ekonomi. Nama Ma'ruf Zakaria seharusnya menjadi inspirasi penggiat ekonomi Bumiputera dan Islam. Al-Fatihah untuk Ma'ruf Zakaria. Moga beliau ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih.